akan menerangkan definisi bagi pengaruh kumpulan kepada individu. Sebelum melangkah ke definisi pengaruh kumpulan kepada individu, adalah lebih baik untuk saya terangkan definisi bagi kumpulan. Apa itu definisi bagi kumpulan? Baiklah, kumpulan bermaksud dua atau lebih individu yang berkongsi set norma, nilai atau kepercayaan, ataupun secara jelasnya bermaksud unit sosial yang terdiri daripada sebilangan individu yang mempunyai hubungan peranan dan status antara satu sama lain yang stabil pada tahap tertentu pada masa itu dan yang mempunyai satu set nilai atau norma mereka sendiri yang mengatur tingkah laku mereka sekurang-kurangnya dalam hal konsekuensi kepada kumpulan. Seterusnya, kita beralih ke definisi bagi pengaruh kumpulan. Pengaruh kumpulan bermaksud apabila seseorang individu mematuhi norma-norma sosial yang dipatuhi oleh sebahagian besar anggota kumpulan. Seseorang individu boleh mematuhi pendapat dan nilai kumpulan. Mereka menyatakan sokongan terhadap pandangan yang diterima oleh kumpulan dan akan menahan kritikan terhadap norma kumpulan. Kajian Moreland and Levin 1988 iaitu kajian berkaitan dengan pengaruh kumpulan terhadap manusia berdasarkan kepada fasa keahlian dalam kumpulan. Contoh isu semasa ialah pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP yang diamalkan oleh rakyat Malaysia disebabkan oleh pengaruh kumpulan iaitu pihak atasan di mana mereka mempunyai peringkat-peringkat tersendiri bagi memastikan rakyat mengikut arahan yang dikeluarkan. Baiklah, seterusnya adalah mengenai fungsi kumpulan kepada manusia. Fungsi kumpulan kepada manusia terbahagi kepada beberapa perkara. Antaranya termasuklah keperluan untuk dimiliki, identiti dan keahlian, kelebihan evolusi, motivasi dan prestasi serta kemudahan sosial. Keperluan untuk dimiliki merujuk kepada orang yang menyertai kumpulan dan masyarakat yang berlainan untuk kepuasan terhadap keperluan yang berbeza. Mereka cuba menjadi ahli kumpulan di mana kepuasan maksimum diperoleh namun tidak dapat dipenuhi secara keseluruhannya. Contohnya, orang menyertai masyarakat fotografi, persatuan muzik, kelab kesihatan, kelab tarian, masyarakat psikologi atau ekonomi mengikut minat masing-masing. Fungsi kumpulan terhadap individu yang kedua ialah identiti dan keaslian di mana orang didefinisikan bukan hanya oleh sifat, keutamaan, minat, suka dan tidak suka mereka tetapi juga oleh persahabatan, peranan sosial, hubungan keluarga dan keanggotaan kumpulan mereka. Kualiti demografi seperti jantina atau umur boleh mempengaruhi mereka jika mereka mengkategorikan diri berdasarkan kualiti ini. Oleh itu, mereka akan menyediakan pelbagai cara untuk mengekalkan dan meningkatkan rasa harga diri kerana penilaian terhadap kualiti kumpulan yang menjadi milik mereka mempengaruhi harga diri kolektif. Selain itu, kelebihan evolusi menyediakan sarana untuk mencapai tujuan yang akan menghindarkan mereka jika mereka tetap bersendirian. Hal ini kerana individu dalam kumpulan dapat memperoleh kelebihan dan mengelakkan kerugian yang akan menimpa individu yang kesepian. Motivasi dan prestasi juga merupakan salah satu fungsi kumpulan kepada individu kerana kewujudan kumpulan membolehkan individu untuk menyelesaikan masalah, membuat produk, membuat standard, menyampaikan pengetahuan, bersenang-senang, mewujudkan institusi secara bersama. Dalam masa yang sama, ianya juga dapat memastikan keselamatan daripada serangan oleh kumpulan lain. Akhir sekali, individu juga akan memperoleh kemudahan sosial dengan kehadiran orang lain yang membawa kepada rangsangan psikologi yang meningkatkan prestasi. Hal ini kerana fasilitasi sosial bergantung kepada tugas. Sekiranya tugas yang banyak perlu dilakukan namun diganggu, maka ianya akan meningkatkan prestasi untuk mengabaikan orang lain dengan menyiapkan tugasan yang ada. Dan saya ingin menyambung pada bahagian saya iaitu kelebihan kewujudan orang lain.
Kelebihan yang wujud apabila bersama orang lain adalah yang pertama, kehadiran semata-mata iaitu mere presence. Kehadiran individu ini memberi tenaga kepada individu lain di mana kehadiran orang lain boleh membawa kepada social specialization, iaitu fenomena di mana individu akan melakukan lebih baik pada tugasan jika bersama ahli kumpulan berbanding jika individu melakukan suatu tugasan itu secara bersendirian. Kajian daripada Zenix, Hengarter dan juga Herman pada tahun 1969 dengan menggunakan lipas sebagai peserta, kajian mereka mendapati bahawa lipas melakukan labirin sederhana lebih cepat dengan kehadiran lipas-lipas lain berbanding berseorangan. Isu semasa yang dapat kita kaitkan ialah dalam pada norma baru ini, jika kita melakukan contohnya aktiviti anaerobik di alam maya bersama individu lain, ianya lebih menyeronokkan di mana kita akan rasa lebih bertenaga di hadapan mereka berbanding jika kita melakukan secara berseorangan. Poin yang kedua iaitu diindividuasi, di mana diindividuasi berlaku apabila seorang kehilangan kesedaran kendiri sebagai individu yang berbeza dan terdorong untuk mengikuti tingkah laku kumpulan. Ianya mempunyai 3 faktor penyumbang, iaitu yang pertama, anonymity. Anonymity disediakan oleh pengaturan kumpulan kerana setiap individu kurang dapat dibezakan. Yang kedua, accountability, di mana ianya bermaksud sama ada seorang mengharapkan akan bertanggungjawab atas tindakannya. Yang ketiga iaitu penurunan dalam kesedaran diri. Individu yang berada dalam kumpulan mempunyai rasa diri sebagai individu yang berbeza kerana mereka telah pun disatukan sebagai satu kumpulan. Dalam kajian kes di mana sekumpulan individu terdorong untuk membantu individu yang ingin membunuh diri, seperti melompat daripada jambatan ataupun menara. Ini kajian daripada MAN pada tahun 1981. Isu semasa yang kita dapat kaitkan di mana contoh baik yang ditunjukkan oleh sekumpulan penyokong bola sepak dari luar negara, iaitu membersihkan kawasan yang mereka diduduki di stadium setelah habis suatu perlawanan. Contoh baik yang ditunjukkan oleh mereka iaitu dengan mengemas tempat tersebut telah pun memotivasikan kumpulan lain, ahli-ahli mereka untuk melakukan perkara yang sama. Poin yang ketiga iaitu kumpulan berfikir groupthink. Pengubahsuaian pendapat ahli dengan ini supaya selari dengan kata sepakat kumpulan. Ianya lebih digambarkan sebagai satu gaya membuat keputusan dalam kumpulan yang dicirikan sebagai kecenderungan berlebihan di dalam kalangan ahli kumpulan untuk meminta persetujuan, kata sepakat, konsensus ataupun kesatuan agar dapat membuat keputusan yang terbaik. Ianya diperkenalkan oleh Irving L. Janis pada tahun 1972. Ianya berlaku jika wujud ketua yang meyakinkan, kesepakatan kumpulan yang tinggi, high cohesion, dan juga tekanan sekeliling yang tegang untuk membuat keputusan. Daripada kajian Bosman, Spears and Chihangi pada tahun 2001, kumpulan yang selalu terlibat dalam kritikan konstruktif membuat keputusan dengan lebih baik berbanding kumpulan yang jarang terlibat dengan kritikan konstruktif. Isu semasa yang kita dapat kaitkan kumpulan berfikir yang telah mencapai kata sepakat mereka untuk membuang pekerja di syarikat penerbangan mereka dapat mengurangkan beban hutang syarikat terbabit. Poin yang keempat iaitu perpaduan, cohesion, di mana ahli yang melakukan pelibatan bersama lebih termotivasi tinggi untuk menunjukkan prestasi yang berbaik berbanding jika melakukan ianya secara bersendirian. Perpaduan yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan prestasi yang lebih baik untuk pasukan sukan. Ini adalah kajian daripada Peterson, Karen dan Lockhead pada tahun 2005. Sekarang saya akan menceritakan tentang kelemahan akibat kewujudan orang lain. Kelemahan akibat kewujudan orang lain ini mempunyai 3 perkara, iaitu penurutan, conformity, keketuban kumpulan, group polarization dan juga membuat keputusan di dalam kumpulan, group decision making. Baiklah, saya akan bagi yang pertama, iaitu penurutan. Penurutan ini boleh didefinisikan sebagai
perubahan dalam kepercayaan atau tingkah laku oleh seseorang individu bagi menyesuaikan diri di dalam sesebuah kumpulan. Perkara ini boleh dilihat melalui kajian yang telah pun dilakukan oleh Solomon Asch pada tahun 1951. Kajian ini terdiri seramai 7 orang responden yang bersekutu bersama seorang responden sebenar yang dikumpulkan di dalam sebuah bilik. Responden yang sebenar tidak mengetahui bahawa responden yang lain adalah merupakan bukan responden yang sebenar. Kemudian kesemua responden diberikan 2 jenis kad yang mempunyai garisan padanya. Kad yang pertama mempunyai 1 garisan sahaja, manakala kad yang kedua mempunyai 3 garisan dengan panjang yang berbeza. Kesemua responden juga diminta untuk memberikan jawapan ataupun meneka antara 3 garisan yang terdapat pada kad yang kedua yang mempunyai panjang yang sama dengan garisan yang terdapat pada kad yang pertama. Pada ketika ini juga, giliran responden sebenar merupakan giliran yang terakhir dan terdapat sebanyak 18 percubaan. Lebih kurang 32% responden yang sebenar menurut jawapan yang salah, dan pada percubaan yang ke-12 ataupun percubaan kritikal terdapat sebanyak 75% dari responden yang sebenar menurut sekurang-kurangnya sekali. Dan dalam kumpulan kawalan pula yang tidak mempunyai tekanan penurutan, terdapat kurang dari 1% dari responden sebenar yang memberikan jawapan yang salah. Seterusnya, keketuban kumpulan boleh didefinisikan sebagai attitude seseorang individu bertambah ekstrim selepas menjalani perbincangan atau mesyuarat dalam kumpulan. Hal ini boleh dilihat melalui kajian yang telah pun dijalankan oleh Myers dan Bishop pada tahun 1970. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa terdapat sekumpulan pelajar kolej yang pada mulanya bersifat rasis, semakin bertambah rasis selepas menjalani perbincangan, sementara individu yang pada mulanya anti-rasis semakin berkurang rasis selepas menjalani perbincangan di dalam kumpulan. Contoh yang boleh diberikan iaitu seseorang individu yang menyokong sesebuah parti politik bertambah ekstrim selepas menjalani perbincangan bersama kumpulan politik yang disokong. Akhir sekali, iaitu membuat keputusan dalam kumpulan. Ianya berlaku kerana kehilangan proses kognitif pada diri seseorang individu, dan perkara ini terjadi kerana 2 perkara, iaitu berat sebelah ketika berkongsi maklumat dan juga penyekatan pengeluaran atau production blocking. Contoh bagi yang pertama itu iaitu berat sebelah dalam berkongsi maklumat ialah seseorang individu atau ahli kumpulan itu cenderung untuk berkongsi maklumat yang mereka mempunyai akses dan mengabaikan maklumat yang ada pada segelintir ahli kumpulan yang lain. Manakala yang kedua pula iaitu penyekatan pengeluaran. Contoh yang sesuai bagi perkara ini ialah seseorang ahli kumpulan itu cenderung untuk lupa pada idea sendiri kerana mendengar ataupun dipengaruhi oleh kata-kata orang lain, ataupun terlepas kata-kata orang lain kerana terlalu asyik dalam memikirkan idea sendiri. Model fasa keahlian dalam kumpulan yang diperkenalkan oleh Moreland dan Levin pada tahun 1988 ialah topik yang akan saya bincangkan pada hari ini. Model ini mengkaji bagaimana kumpulan mempengaruhi manusia mengikut beberapa tahap atau fasa keahlian seseorang dalam kumpulan. Hubungan di antara individu dan kumpulan dijangkakan berubah dari semasa ke semasa mengikut tahap penyertaan mereka. Menurut Moreland dan Levin, terdapat 5 fasa penyertaan dalam kumpulan. Fasa-fasa ini kemudian yang membentuk satu kelut normal di mana fasa pengekalan berada di puncak.
Penyertaan seseorang dalam kumpulan dimulakan dengan tahap penyiasatan dan penilaian. Individu pada tahap ini yang dikenali sebagai prospective member akan mencari-cari ahli atau menilai kumpulan yang boleh disertainya. Individu tersebut akan menilai sama ada dirinya bersesuaian dengan kumpulan tersebut atau tidak, serta menilai sama ada kumpulan tersebut mampu memenuhi kehendaknya. Jika penilaiannya positif, maka dia akan menyertai kumpulan tersebut. Contohnya, seseorang individu cuba mencari pasangan untuk menjadi sebahagian daripada hidupnya. Dalam fasa mencari pasangan, seseorang individu akan menilai sama ada calon pasangannya dapat memenuhi kehendaknya atau tidak, serta sama ada dirinya bersesuaian dengan pasangan tersebut. Penilaian positif akan mendorong seseorang menyertai tahap yang seterusnya, iaitu tahap sosialisasi. Pada tahap ini, individu yang dikenali sebagai new member cuba menyesuaikan diri dengan kumpulan yang baru disertainya. Untuk itu, individu mula membentuk pemikiran yang selaras dengan budaya dan norma kumpulan tersebut. Di sini, berlaku proses mendoktrin serta memberi latihan kepada ahli baru. Tahap ini dapat dilihat apabila seseorang individu yang baru berkahwin cuba mengenali pasangan serta menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Tahap ketiga ialah tahap di mana komitmen berada di puncak yang dikenali sebagai tahap pengekalan. Sebagai full member yang ingin mengekalkan keahliannya, individu cuba memaksimumkan sumbangan serta memainkan peranan sebaik mungkin. Seseorang dianggap penting apabila peranannya sudah diiktiraf. Namun, jika sebaliknya, maka dia mungkin menghadapi konflik. Situasi ini dapat dilihat apabila seseorang individu mula memainkan peranan untuk mendapat pengiktirafan pasangan serta keluarganya. Tahap keempat dikenali sebagai tahap terpinggir. Individu yang statusnya bersifat marginal cuba mensosialisasikan semula apabila mula terpinggir. Prestasi, peranan dan komitmen akan dinilai semula dan individu akan cuba untuk mengubah serta memperbaiki keadaan agar kembali seperti sedia kala. Lazimnya, apabila sepasang suami isteri menghadapi konflik, mereka akan cuba mensosialisasikan semula serta menilai sumbangan mereka untuk memperbaiki keadaan. Namun, jika keadaan masih tidak berubah dan tiada sebarang persetujuan dicapai, maka keputusan menarik diri atau dikeluarkan daripada kumpulan akan diambil. Individu yang menjadi ex-member akan berada pada tahap terakhir, iaitu tahap kenangan, di mana mereka mengenang semula apa yang berlaku sepanjang hidupnya bersama kumpulan tersebut. Oleh itu, apabila tiada sebarang persetujuan dicapai di antara suami isteri, maka perceraian akan berlaku dan segalanya tinggal kenangan. So hari ini saya akan menceritakan tentang tajuk social loafing. Okey, so social loafing secara definisinya adalah suatu keadaan di mana individu bertindak lepas tangan atau acuh tak acuh apabila melakukan kerja secara berkumpulan berbanding apabila mereka melakukan kerja secara bersendiri. Okey, so satu eksperimen social loafing telah dijalankan oleh Latin, William dan Hawkins pada tahun 1979. Mereka telah membentuk beberapa kumpulan yang terdiri daripada 2, 4, 6 dan juga pelajar secara individu. Mereka semua ini telah ditempatkan di dalam ruang kedap bunyi dan diminta untuk menepuk tangan dan melaukan suara mereka sekuat yang mungkin. Okey. So, dapatan kajian ini, hasil eksperimen mendapati bahawa individu yang diasingkan secara individu menepuk tangan dan melaukan suara dengan lebih kuat berbanding individu yang ditempatkan secara berkumpulan. Jadi, hasil eksperimen ini mendapati bahawa social loafing berlaku apabila bertambahnya ahli kumpulan dalam sesuatu kumpulan tersebut. Sebab apabila diperhatikan bahawa kumpulan yang terdiri daripada 2, mereka kuat tetapi mereka lebih kuat berbanding ahli kumpulan yang terdiri daripada 4 dan 6 orang pelajar. Jadi hasil eksperimen ini mendapati bahawa social loafing berlaku apabila bertambahnya ahli kumpulan. Okey, itu ialah kesimpulan kepada eksperimen yang telah dijalankan oleh pengkaji tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya social loafing. Okey, so menurut
menurut model usaha kolektif ataupun collective effort model, individu lebih bermotivasi dalam melakukan kerja secara berkumpulan apabila mereka menyedari usaha mereka ini diperhatikan ataupun dinilai, dan apabila mereka yakin bahawa usaha tersebut akan membuahkan hasil yang lumayan kepada mereka secara individu. Okey, so faktor yang pertama ialah faktor usaha yang diperhatikan ataupun usaha yang dinilai. Okey, individu ni merasakan usaha mereka secara individu tidak dinilai dan tidak diperhatikan. Bila mereka merasakan perkara ini, mereka lebih cenderung untuk berlakunya social loafing dalam kumpulan mereka ataupun diri mereka, menyebabkan mereka lepas tangan dalam aktiviti kumpulan. Okey, sebagai contohnya ialah penilaian secara individu untuk aktiviti berkumpulan. Bila mereka tahu yang mereka dinilai secara individu, mereka melakukan dan memberikan kerja yang lebih keras kerana mereka tahu mereka ini dinilai. Okey, so untuk faktor yang kedua ialah impak sumbangan individu. Sama ada individu tersebut yakin sumbangan mereka memberikan impak ataupun tidak. Bagi sesetengah kes, individu merasakan bahawa usaha mereka tidak akan memberikan impak kepada hasil kumpulan. Maksudnya sama ada mereka melakukan kerja ataupun part mereka ataupun tidak, ia tidak memberikan impak kepada kumpulan. Jadi pemikiran tersebutlah yang menyebabkan berlakunya social loafing. Okey, so faktor yang ketiga ialah kepentingan tugasan. Setiap individu akan lebih bermotivasi dalam melakukan kerja berkumpulan apabila mereka tahu kepentingan tugasan tersebut kepada mereka. Jadi apabila mereka tahu kepentingan tersebut, mereka akan melipat gandakan usaha dan ini akan mengelakkan daripada berlakunya social loafing. Jadi faktor yang ketiga ini ialah apabila kita tahu kepentingan tersebut kepada diri individu tersebut. Kalau dia tahu benda tu memberikan kepentingan kepada diri dia, maksudnya dia akan lebih bekerja keras dan mengurangkan berlakunya social loafing. Jadi itu sahaja untuk part social loafing. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prestasi kumpulan dan individu. Yang pertama adalah social facilitation, iaitu peningkatan prestasi kerana didorong oleh kehadiran orang lain. Konsep ini dipelopori oleh Norman Tiblet pada tahun 1868 di mana beliau membuat kajian terhadap pelumba basikal. Dalam kajian tersebut, beliau mendapati pelumba basikal yang berlumba dengan pelumba yang lain lebih tinggi prestasi berbanding jika mereka cuba memecahkan rekod sendiri secara bersendirian. Jadi dapat kita lihat kehadiran orang lain telah meningkatkan prestasi pelumba basikal tersebut. Pada tahun 1924, Floyd Alport telah memperkenalkan terma social facilitation ini. Okey, jadi terdapat dua jenis social facilitation, iaitu yang pertama co-action effect, di mana prestasi meningkat kerana terdapat orang lain yang melakukan tugas yang sama bersama dengan kita. Contohnya situasi bekerja di pejabat. Yang kedua adalah audience effect, iaitu peningkatan prestasi kerana kita dilihat oleh orang lain. Contohnya pemain muzik yang bermain dengan lebih baik jika ada penonton berbanding jika mereka berada bersendirian. Konsep yang kedua adalah social inhibition, iaitu kecenderungan untuk melakukan tugas dengan lebih teruk dengan kehadiran orang lain. Jadi konsep ini telah diperkenalkan oleh Robert Zajong pada tahun 1956. Beliau telah membuat satu teori yang bernama teori rangsangan Zajong. Teori ini telah mengatakan bahawa kehadiran orang lain akan meningkatkan rangsangan, dan rangsangan ini akan meningkatkan kemungkinan untuk melakukan respon dominan. Jadi respon dominan ini adalah tingkah laku yang kita berkemungkinan besar akan lakukan jika terlibat dalam sesebuah situasi. Jadi social inhibition ini akan berlaku jika respon dominan adalah salah, di mana jika situasi itu
prestasi itu memerlukan kita untuk melakukan tugas yang sukar, ataupun jika tugas itu adalah tugas yang jarang kita lakukan. Jadi jika ada kehadiran orang lain, kita akan mengalami prestasi yang menurun. Seterusnya, teori ini juga boleh digunakan untuk social facilitation, di mana jika respon dominan adalah benar, iaitu jika tugas itu adalah mudah dan tugas yang kita sering lakukan, maka prestasi akan meningkat dengan kehadiran orang lain. Teori rangsangan sarjana ini juga telah dikaitkan dengan eksperimen Hazel Marcus pada tahun 1978, di mana beliau mendapati tugas yang mudah iaitu memakai kasut akan menjadi lebih cepat dengan kehadiran orang lain, dan tugas yang sukar iaitu memakai lab coat dan mengikatnya menjadi lebih perlahan dengan kehadiran orang lain. Dan kehadiran orang lain ini tidak semestinya orang itu melihat, hanya sekadar orang itu berdiri sahaja sudah menunjukkan social facilitation ataupun social inhibition. Seterusnya, peningkatan atau penurunan prestasi kerana adanya rangsangan ini dapat kita kaitkan dengan teori Yerkes-Dodson Law. Teori ini mengatakan bahawa prestasi akan meningkat sehinggalah kita mencapai rangsangan yang optimum, dan apabila kita telah melepasi rangsangan optimum itu, prestasi kita akan menurun. Contohnya, sebagai seorang pelajar, jika kita menghadapi rangsangan keresahan untuk membuat persembahan, kita akan bercakap dengan lebih semangat. Namun jika rangsangan itu melepasi tahap optimum, kita akan menjadi panik dan bercakap dengan gugup. Itu adalah antara situasi yang kita dapat lihat untuk teori Yerkes-Dodson Law ini. Jadi sekian sahaja daripada saya dan kumpulan saya, kumpulan 12.